Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Annyeonghaseyo, Nazaimida. Welcome back to my channel. Okay, hari ini kita akan tengok direction dalam bahasa Korea. So, arah. Okay, tanpa melengahkan masa lagi, kaza. Okay, depan. Up. Up. Okay, depan. Belakang. T. Twi. Atas. Wi. Wi. Okay, bawah ada dua. R dengan mi. Okay, kita akan tengok beza nanti. Kanan ialah o른쪽, kiri 왼쪽, dalam an, luar 박, luar, tengah 가운데. Okay, tengah pun ada dua juga. 가운데, ataupun 중간. Kita akan tengok juga nanti apa beza dia. In between, sai. Okey, sai. Okey, apa yang kita nak buat sekarang, kita akan gunakan perkataan-perkataan ni untuk form ayat. So, macam mana awak nak form ayat? Okey, katalah kita tengok perkataan yang pertama tadi, up. Up ialah depan. Okey, up. So, korang masih ingat lagi tak location particle? Location particle air. Okay, up ni arah kan. So, arah ni dikira macam tempat jugalah. Direction, location, semua ni akan guna location particle air ni bila awak nak cakap di ataupun ke. Okay, bergantung tengok apa awak punya kata kerja yang awak gunakan. Okay, kita tengok contoh lah untuk nak faham. Okay, 앞에 있어요. Kalau awak cakap 앞에 있어요, ada di depan. Okay, so up tu depan, air tu di. 앞에, di depan, 있어요, ada. So, dalam bahasa Korea dia terbalik sikit. Kita macam ada di depan, diorang di depan ada. So, contohlah awak nak cakap beg saya ada di depan. 제 가방은 앞에 있어요. Senang je kan? Okey, kalau awak tak nak guna air, location particle air, awak boleh juga guna 에서. Tapi, apa yang membezakan 에서 dengan air ialah bila awak guna 에서, dia akan ada satu kata kerja yang terlibat. Maksudnya dekat situ ada something yang berlaku. Okey, katalah up. Awak guna dengan 에서. So, dia akan jadi 앞에서. Maksudnya di depan ada something yang berlaku. Okey, contoh kita guna perkataan 놀다. 놀다 ni maksud dia bermain. Okey, main. So, kalau awak conjugate dia akan jadi 놀아요. Kalau awak nak cakap dia sedang main, dia akan jadi 놀고 있어요. Katalah awak nak cakap Jun sedang bermain di hadapan rumah, di depan rumah. Okey, so dia akan jadi Jun은 집, rumah, 앞에서, 집, rumah, 앞에서, di depan rumah, 놀고 있어요. Jun tengah bermain di depan rumah. So, Jun은 집 앞에서 놀고 있어요. Okay. Katalah awak nak cakap dia tengah makan depan rumah. Jun은 집 앞에서 먹고 있어요. 먹고 있어요. Dia tengah makan, sedang makan. Currently, he is eating in front of the house. Alright, ada satu lagi partikel yang korang boleh gunakan dengan arah ni, iaitu 으로 dengan 로. Okay, 으로 dengan 로 ni dia adalah satu jenis lagi, another group of particle yang Najah tak buat lagi video. InsyaAllah nanti kalau Najah ada masa, Najah akan buat tentang ni. So, for now, Najah just roughly je dulu. Okay, dalam konteks dengan arah. Okay, contohnya kita ada up. Okay, up. Okay, belakang dia huruf P. So, awak akan ikut dengan vokal, huruf vokal, A, E, I, O, U. So, awak akan ambil awak tak ambil ro. Sebab kalau ambil ro jadi upro. Dia macam pelik kan. So dia upro. So upro ni apa maksud dia? Okey, dia ada dua maksud sebenarnya. Okey, kalau awak tengok maksud yang arah yang Najah nak highlightkan hari ni, upro 가세요. Ro ni dia maksudnya macam awak bergerak ke arah depan macam tu. So upro, ke depan, 가세요. Sila ke depan macam tu. 앞으로 가세요. Macam benda tu awak nak buat benda tu
macam tu, ke arah macam ni nak cakap. Okey, tak apa. Yang tu dulu. Satu lagi maksud apuro ialah di masa hadapan, in the future. Apuro 같이 가자. In the future, jom kita pergi sekali. So apuro ni dia ada dua maksud. So kalau awak cakap apuro 가세요, sila ke depan. Okay, apuro 가세요. Kalau 앞에 di depan 있어요. 앞에 있어요. Benda tu ada di depan. Kalau awak nak cakap awak dekat depan tu awak tengah buat something, 앞에서 뭐 하고 있어요? Apa yang awak buat dekat depan? So 앞에서 먹고 있어요. 앞에서 공부하고 있어요. Sekarang ni awak boleh apply je konsep ni dekat perkataan-perkataan yang lain. Contohnya 뒤에 뭐가 있어요? Okay. Sekarang ni by now awak patutnya dah faham dah apa yang Najah tengah cakap ni. 뒤에 뭐가 있어요? Semua ni awak dah belajar. Okay. Dekat belakang ada apa ya? 뒤에 뭐가 있어요? Kalau awak nak cakap Jun tengah makan dekat belakang, Jun은 뒤에서 먹고 있어요. Dia tengah makan kat belakang. So kalau nak cakap dia tengah makan dengan kawan dia. Okey, ni Najah tak ajar lagi tapi tak apalah kan. Jun은 뒤에서 친구랑 먹고 있어요. Okey. Kalau nak tambah lagi dia tengah makan apa? Dia tengah makan tteokbokki. Contohnya, Jun tengah makan tteokbokki dengan kawan dia kat belakang. Jun은 뒤에서 친구랑 떡볶이를 먹고 있어요. Macam tu. Okay, Najah akan cuba letak latihan kat bawah. So, korang boleh cuba practice. Alright, kalau twi, awak nak guna dengan ro ke dengan ro? Twi, akhir dia huruf I. So, tiro. Najah macam random tau. So, yang lain-lain tu korang try form sendiri. Najah akan provide a guideline dalam note. So, you guys try, cuba. Tak tahu boleh je komen. So, alright, apa lagi? Tadi Najah nak bagi tahu apa tu bawah ada dua. Mit dengan R. Okey, kita ada mitte, are. Apa beza dia? So, kalau are tu maksudnya awak ada benda kan. Contohnya awak ada meja. Okay, Najah cuba letak gambar kat sini. Awak ada meja, bawah meja tu ada bola. So, awak akan cakap 공은 아래 있어요. Are. Okey, kalau mitte tu dia macam awak ada benda ni. Kalau nak cakap mitte 보세요. Kat sini. Bawah ni. Mitte. Bahagian bawah. Explain ialah 가운데 dengan 중간. 가운데 tu maksudnya tengah. So, for example like something dekat tengah-tengah. So, macam let's say you have this box in pen. So, Najah 가운데에 있어요. I'm like in the middle of this box and this pen. Alright? And then kalau 중간 tu in the middle of something. For example, contoh ayat dia awak boleh cakap 생일 파티 중간에 주는 돈 왔어요. So, 생일 party, birthday party, 중간에, okay, di tengah-tengah, waktu orang tengah macam majlis hari lahir tu, Jun 돈 왔어요. Jun dah pergi, macam tu lah, dah leave, dah tinggalkan tempat tu. 중간 is like in the middle of something. Okay, Najah tak nak buat video ni panjang-panjang sangat. So, ada banyak lagi sebenarnya yang boleh discuss, tapi tak nak panjang sangat, nanti orang tak tengok pun. Okay, so thank you for those yang watch this video till the end. Thank you for watching this video. Thank you for supporting this channel. Thank you for subscribing me. Thank you for having been by my side all this time, all the years long. And yeah, kind of slow, but alhamdulillah, we are moving at a healthy pace. So alhamdulillah, inshallah, doakan that this will become, you know, a channel that benefits more people and can reach more hearts, and maybe not just through Korean language. That's why I'm trying to, you know, do a lot of things, buat banyak-banyak benda, but then I got no time to do all the editings and all. But I will try, inshallah. Alright, okay, I think that's all from me. Thank you for watching this video. If you want more from me, you can subscribe to this channel. 감사합니다. 안녕히 가세요.